sahbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis, Puan Saidatul dari USTP, mana Puan? PPD Johor Bahru. Okey. Yang berusaha, barisan pegawai-pegawai daripada SSTP, Jabatan Pendidikan Tinggi Johor, barisan pentadbir dari sekolah-sekolah yang terpilih setiap daerah, serta guru-guru yang mewakili daerah masing-masing bagi kolokium sumber digital dan pendidikan pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak SSTP khususnya yang telah memberikan saya kepercayaan untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak pencapaian Sekolah Kebangsaan Bukit Rahmat ketika saya menjawat jawatan guru besar di SK Bukit Rahmat Tangkak bermula 1 Jun 2019. Tetapi pada 29 Mac yang lalu 2022 saya berpindah ke SK Saigi Kampung Tangkak. Itu sebab pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Sulaiman bin Wagiman sana belakang sana. Yang segak tu guru besar baru SK Bukit Rahmat, sahabat saya sama-sama MPQL yang mengambil alih tugas saya sebagai guru besar di SK Bukit Rahmat, dan insya-Allah akan menyambung dan mungkin pelbagai lagi kejayaan akan dicapai di bawah kepimpinan beliau di SK Bukit Rahmat. Jadi walau bagaimanapun saya diamanahkan untuk berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan berkaitan dengan satu bidang dalam pusat sumber sekolah yang mungkin di Johor ni masih baru, tetapi sebenarnya di negeri lain, khususnya di Terengganu, mereka merupakan pelopor dalam TV pusat sumber sekolah. Jadi ketika SK Bukit Rahmat memulakan pembangunan TV PSS ni, masa tu sebenarnya di Johor ni masih baru lagi. Ada setengah daerah belum dapat taklimat pun tentang TV PSS. Tapi kami memulakan dan kami dipilih oleh pihak SSTP JPN Johor. Saya sebut kami lah, maksudnya ketika itu saya di Bukit Rahmat lah, mewakili Johor ke pertandingan TV Pusat Sumber Sekolah peringkat kebangsaan pada tahun lepas. Mungkin disebabkan kapasiti itu, saya diberikan kepercayaan oleh pihak SSTP, khususnya Encik Nazri yang menghubungi saya bagi mengisi slot perkongsian pada hari ini. Jadi berkata saya setelah diperkenalkan sedikit oleh Puan Moderator, Puan Saidatul, saya bagi dia beberapa helai lah file PDF. Dia nak berdata saya, dia minta saya tag kat WhatsApp. Saya mana standby lah. Sesiapa nak minta saya punya berdata, saya bagi file PDF. Nah, pilih-pilih pandai lah. Okey, baik. Jadi, inilah Jadi saya hari ini akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan amalan terbaik pembangunan TV Pusat Sumber Sekolah ataupun TV PSS. Saya lupa nak maklum tadi, bersama dengan saya pada hari ini juga ialah Cikgu Mariam, Guru Pendidikan Khas SK Bukit Rahmat yang tudung pink sana, juga merupakan jawatankuasa teknikal bagi TV PSS SK Bukit Rahmat. Cuma tak dapat hadir ni sebabkan tak sihat, ialah GPM, merangkap penyelaras TV PSS SK Bukit Rahmat. Tapi sebenarnya GPM tak wajib jadi penyelaras TV PSS. Tapi sebab mungkin sekolah kecil kan. Okey, baik. Okey. Jadi bagi mendapatkan mood, petang-petang ni takut kita mengantuk kan. Mendapatkan mood. Okey, saya paparkan video gimmick TV Pusat Sumber Sekolah Al-Jazari SK Bukit Rahmat untuk tatapan kita semua insya-Allah. Audio okey kan? Audio. Okey, insya-Allah. Rutin kru TV PSS hadir ke sekolah bagi apa yang mereka buat
seronok bila tengok murid-murid kita yang kendalikan Jadi sebenarnya rutin mingguan kru TVPSS mereka datang awal ke sekolah untuk membuat persiapan melaksanakan perhimpunan mingguan secara dalam talian menerusi studio TVPSS. Siri webinar yang pernah dijalankan dianjurkan oleh TVPSS Al-Jazari SK Bukit Rahmat. Moderator di kalangan murid-murid. Studio mini TVPSS Al-Jazari SK Bukit Rahmat yang dilancarkan oleh Tuan PPD Tangka. Okey, baik. Jadi inilah gambar terakhir saya di SK Bukit Rahmat sebelum saya berpindah. Alhamdulillah ni projek yang last lah kita siapkan mural mural kebitaraan sekolah. Okey, pengangkap floorball ditangkap. SK Bukit Rahmat merupakan satu-satunya sekolah yang ada pasukan floorball sehingga kini. Kemudian ada inovasi robotik. Robotik juga nanti saya ceritakan perkongsian tentang robotik sedikit. Baik, ni video gimmick untuk TVPSS Al-Jazari SK Bukit Rahmat. Okey, baik. Sedikit pengenalan tentang sekolah. Jadi SK Bukit Rahmat ni tuan-tuan puan merupakan sekolah luar bandar grade B. Murid tak ramai, 174 orang sahaja, guru 17 orang AKP 4 dan merupakan sekolah TS25 kohort 5. Okey. Baik, latar belakang penubuhan TVPSS di SK Bukit Rahmat Tangkak Johor. Dia tak tiba-tiba datang bangun tidur, esok kita buat TVPSS lah, dia tak macam tu. Dia ada dia punya aliran kerja dia lah. Kenapa kita membuat keputusan untuk menumbuhkan TVPSS. Sebab sehingga kini, setahu saya lah, saya dapat makluman daripada rakan-rakan di PPD JPN belum ada paksaan untuk sekolah menumbuhkan TVPSS. Betul Cik Nazri Cik Nazri? Tak dengar. Belum ada paksaan Cik Nazri belum jatuh wajib lagi sekolah tubuhkan TVPSS? Belum Baru kita dalam proses menggalakkan, betul tak? Okey, jadi bila proses menggalakkan maknanya kita boleh pilih nak tubuhkan atau tak nak tubuh. Tapi kenapa SK Bukit Rahmat pilih untuk tubuhkan? Dia ada cerita sebalik itu. Okey. Baik. Di mana-mana sekolah saya percaya kita ada isu yang kita hadapi di sekolah. Okey. Jadi berdasarkan isu inilah kita berbincang yang paling penting ialah bagaimana nak mengatasi isu tersebut menerusi pelbagai intervensi yang kita buatlah Jadi seperti mana yang kita dapat taklimat pagi tadi itu memang betul Kadang-kadang ada satu isu tu kita boleh terus target pada intervensi kepada isu tersebut. Tapi kadang-kadang ada isu ni kita kena cari alternatif yang lain. Alternatif yang lain untuk mengatasi isu tersebut. Di isu yang dihadapi oleh SK Bukit Rahmat ni saya rasa semua pun biasa kita dengan SKPMG itu ialah standard 4 PDPC skor akhir pada tahun 2020 hanya mencapai 87.89% sahaja. Okey. Jadi kalau boleh kita target lebih 90. Okey, tapi ketika itu hanya mencapai 87.89% dan bagi standard 4.6.1 ni merupakan standard untuk kita mengukur pelibatan murid dalam PDPC hanya mencapai 17.53% dan berdasarkan pencerapan yang dibuat oleh pihak pentadbiran
kami dapati bahawa amalan PAK 21 ni masih lagi kurang dalam PDPC. Okey, itu sebab kita cuba cari apa cara yang boleh kita buat untuk meningkatkan amalan PAK 21 ni. Mungkin kita boleh buat PSC untuk guru, betul tak? Itu biasa kita buat, kita buat PSC bagi pendedahan. Tapi di Bukit Rahmat kita cuba cara lain. Kita cuba cari satu cara dengan menubuhkan TV PSS. Dengan harapan kesan impak daripada TV PSS itu akan dibawa ke dalam amalan dalam kelas. Itu yang kita cuba buat. Dan rumusan dia berdasarkan pencerapan PDPC tahun 2020, aktiviti berpusatkan murid berdasarkan 5 standard asas PAK 1 belum dapat dilaksanakan dengan baik, dan seterusnya program intervensi dan sokongan perlu dibangunkan untuk meningkatkan amalan PDPC berteraskan PAK 21. Jadi PAK 1 ni kita tak dapat elakkan daripada 5 komponen ni. Komunikasi, kreativiti, kolaboratif, pemikiran kritis dan juga nilai murni. Okey? Jadi dengan adanya 5 komponen ini berpusatkan murid, maka insya-Allah kita dapat laksanakan amalan PAK 1 bukan saja di luar kelas, malah di dalam kelas. Ini yang kita harapkan. Baik. Oh, dia dah lari dah ni. Okey. Baik, tak apalah. Okey, goal ataupun hala tuju kita sebenarnya ialah untuk peningkatan kualiti amalan PDPC berteraskan PAK 21 untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Ini goal kita. Okey. Kita memikirkan matlamat akhir dan apa yang kita nak buat. Okey, macam kita dapat talimat pagi tadilah. Okey, yang penting tetapkan goal. Apa goal kita? Okey, baik. Dan daripada goal goal yang kita dah sasarkan tu, di situlah tercetusnya mengapa SK Bukit Rahmat menubuhkan TV PSS. Jadi TV PSS ialah salah satu aktiviti PSS yang menyokong ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Ayat ni saya ambil daripada kit TV PSS KPM. Dalam kit tersebut memang dinyatakan ayat ni lah. Tuan-tuan boleh scan QR code, saya dah bagi bahan semua dalam tu. Kita bagi oleh-oleh. Semua peserta dapat penanda buku percuma TV PSS. SK Bukit Rahmat Kuala Modal, bukan Sari Kampung. Banting ni pun SK Bukit Rahmat Kuala Modal lah, tak apalah. Kurang-kurang aja. Jadi dalam tu ni tuan-tuan dan puan-puan boleh scan QR code, dalam tu ada slide saya. Ada soft copy penanda buku. Kit TV PSS KPM pun ada. Kit PAK 1 KPM pun saya masukkan sebab kita nak kaitkan PAK 1 dengan TV PSS. Okey, baik. Baik. Ada 6 objektif penubuhan TV PSS di SK Bukit Rahmat. Bila kita nak buat satu, kita mesti tetapkan objektif. Tetapkan goal atau matlamat dan tetapkan objektif. Apa objektif dia? Yang pertama, TV PSS merupakan satu platform bagi murid untuk menonjolkan diri mereka dalam bidang media dan pengacaraan. Satu benda yang baru. Mana ada zaman-zaman dulu? Mungkin ada lah. Tapi kita tak ambil benda tu sebagai serius. Kita tak susun satu gerak kerja yang sistematik. Tapi melalui TV PSS ni, gerak kerja untuk ini dijalankan secara sistematik dan teratur. Okey. Yang kedua, melahirkan murid yang berani dan mampu menepani cabaran pembelajaran abad ke-21. Yang ketiga, memupuk kreativiti dan pemikiran kritis di kalangan murid serta mampu memberikan idea secara spontan. Okey. Sebab mereka ni berada dalam dunia media. Mesti pantas membuat keputusan dan sebagainya. Sebelum mereka boleh jadi seperti pegawai-pegawai di belakang tu lah. Kita seronok sampai satu peringkat, saya rasa memang macam kadang-kadang kita macam bangga. Tak apalah nak kata masuk bakung kat sini, tapi sekolah sendiri tak apalah kan. Kita tengok anak murid kita pasang kamera, pasang tripod kan. Diorang yang hidupkan Google Meet apa semua, memang kita seronok. Mula-mula memang kita bimbing, tapi lepas tu kita lepaskan sikit-sikit. Akhirnya mereka boleh buat sendiri, itu yang kita nak. Pertama di sekolah rendah lah. Sebab ni saya cerita di sekolah rendah. Okey, seterusnya membudayakan sifat kerja kolaboratif dalam kalangan murid. Memang ni semua amalan PAK 21 lah ni. Kolaboratif, melahirkan murid yang berpotensi menjadi seorang pemimpin yang berkaliber.
Dan seterusnya melahirkan murid yang mampu berdiri dengan sendirinya dan mahir menghasilkan video kreatif. Okey, ini yang kita nak. Tapi untuk ni kita punya perancangan apa nak buat Dan sebenarnya TV PSS di SK Bukit Rahmat kita sebenarnya baru pilot project. Kita tubuhkan tahun lepas, baru lagi. Tapi adalah beberapa pencapaian tu. Okey, di Johor memang masih baru. Tapi sekarang saya tengok berdasarkan perkongsian yang dibuat oleh rakan-rakan guru, dah banyak sekolah yang wujudkan channel YouTube TV Pusat Sumber kan, dah banyak sekolah. Saya percaya dalam ni pun mungkin dah ada. Okey? Dan sebenarnya nak wujudkan TV PSS ni tak susah sebenarnya. Cerita tentang modal, kita boleh pilih nak modal besar, boleh pilih nak modal kecil. Pilih. Mampu, ada duit banyak, boleh modal besar. Tak mampu, ikut cara Bukit Rahmat. Saya tunjukkan Bukit Rahmat kita boleh bina dengan modal tak lebih RM2,000. Boleh bina studio. Cukuplah, sikit-sikit. Sedar diri. Tapi insyaAllah kita boleh buat. Okey, baik. Dan bila kita nak laksanakan ni, dia memang tak dapat larilah daripada PDCA ni. Kita mesti rancang apa nak buat. Lepas rancang, kita buat. Kemudian kita semak semasa ke semasa dan kita laksanakan tindakan penambahbaikan. Okey, PDCA. Tak naklah dalam namanya ni. Okey, terus. Jadi rancang. Yang pertama, tengok apa isu kita di sekolah. Macam di Bukit Rahmat, kami buat postmortem pelaksanaan PDPC sepanjang persekolahan tahun 2020. Kita buat postmortem lah dalam mesyuarat. Bersama dengan pentadbir, bersama dengan guru-guru, buat postmortem. Kemudian kita kenal pasti isu. Contoh isu di Bukit Rahmat ialah isu PDPC. Berdasarkan standard 4 SKPM itu. Dah kenal pasti isu, kita kenal pasti pula apa program yang kita buat. Program-program intervensi yang boleh kita buat. Untuk mengatasi isu tersebut. Ini biasa kita buat. Kita buat sebenarnya, tapi taklah kita panggil PDCA. Tapi kalau kita masukkan dalam PDCA ni, memang lagi baguslah. Adalah dia punya perancangan yang sistematik. Okey, ni bahagian plan ataupun rancang. Kemudian kita buatlah, dah rancang dengan rancang je. Kalau tak kita rancang dia kerja apa? Berangan je. Buat tak buat juga. Kan? Lepas dah berangan tu kena buat. Tapi biasanya kita berangan, kalau kita memang semua kena berangan dulu. Berangan dulu. Lepas tu tapi kita buatlah lepas tu. Lepas berangan kita buat. Tapi ni bukan berangan lah, bukan berangan kosong. Kita rancang. Okay, lepas tu kita buat. Contohnya, kita sediakan kertas kerja. Pembangunan TV PSS. Kita mintalah kita bincang dengan GPM, dengan sesiapa. Kalau saya lah sebagai guru besar, saya bincang dengan GPM, bincang dengan guru-guru. Kita buat satu kertas kerja. Bawa dalam mesyuarat, bentangkan. Kemudian, dah diputuskan, okey, kita setuju nak tubuhkan TV PSS. Masuk dalam minit mesyuarat. Kemudian kita memulakan pencarian kru TV PSS. Sebenarnya di Bukit Rahmat harapan kami ketika itu ialah kita nak luaskan seberapa banyak murid kita nak rekrut jadi kru TV PSS. Tapi itu semua memakan masa. Kita pun sebenarnya baru saja ada kebebasan sedikit dan insya-Allah saya rasa What's Next 20 akan sambung oleh guru besar yang baru. Okay, baik. Tapi buat masa ni kita ada kru TV PSS. Dan kru TV PSS yang ada sekarang ni di Bukit Rahmat, mereka ni lah akan jadi penggerak kepada amalan PAK1 dalam kelas masing-masing. Okey, baik. Kemudian seterusnya dah ada kru TV PSS, kita ciptalah nama. Nama dan logo TV PSS, kita buatlah branding sikit. Saya suka branding. Ini saya tunjuk. Pasukan robotik ada logo. Pasukan floorball ada logo. TV PSS logo. Dan logo guru besar yang buat. Tak sempat saya buat pertandingan logo. Kalau buat dengan logo kan dia guru besar menang. Jadi logo ni saya yang buat. Ilham dia saya ambil daripada logo Astro Awani. Ubah suai sikit. Inilah TV PSS Al-Jazari SK Bukit Rahmat. Itulah dia logonya. Namakanlah. Dulu-mula saya ingat TV PSS SK Bukit Rahmat macam tak best lah. Biasa-biasa. Kita buat yang lain. TV PSS apa-apalah. Tapi kalau nak juga TV PSS SK apa tu terpulang. Tapi yang ni kita brandingkan TV PSS Al-Jazari.
SK Bukit Rahmat, pasukan robotik pun Al-Jazari, pasukan inovasi pun Al-Jazari, TVPSS pun Al-Jazari, pusat STEM pun Al-Jazari. Semua Al-Jazari. Dan adalah kenapa kita pilih Al-Jazari tu. Okey? Baik. Kemudian, jangan pening-pening kepala, kita dah setuju untuk wujudkan TVPSS. Okay, kita dah ada branding, logo sebagainya. Kita buat daftarkan dulu YouTube channel untuk TVPSS sekolah kita. Jangan fikir pening kepala lagi. Mana nak buat TVPSS ni? Mana ada tempat nak buat studio? Jangan fikir lagi pasal studio apa semua tu. Kita daftar YouTube channel dulu. Sekurang-kurangnya dengan adanya YouTube channel rasmi TVPSS ni, kita dapat masukkan tu bahan-bahan, video-video, PDPC ke video-video apalah yang penghasilan sekolah, kita masuk dalam tu sebagai sumber pendidikan di dalam channel YouTube TVPSS sekolah kita. Kalau tak sebelum ni, video-video bersepah-sepah. Ada video yang kita buat, ada kat channel YouTube cikgu ni, ada kat channel YouTube cikgu ni, ada channel YouTube sekolah yang lama, ada YouTube channel sekolah yang baru. Kan? Kita pusatkan dia. Satukan dalam satu channel YouTube rasmi TVPSS. Okay? Kemudian macam di Bukit Rahmat, kami gunakan satu akaun khas Delima untuk wujudkan yang khas lah Google Meet TVPSS. Okay? Kemudian kami juga dulu kami daftar akaun StreamYard. Ini untuk aktiviti live streaming. Nak buat webinar semua tu kita pakai StreamYard. Daripada StreamYard pancarkan ke YouTube. Itu adalah teknikal sikit. Okay? Tapi itu boleh belajar sebenarnya, tak susah. Kita boleh belajar. Kalau nak kita boleh buat insya-Allah. Kemudian okey, cari tempat. Ada kawan-kawan saya tak ada tempat nak buat studio. Mereka beli je lah kain hijau tu, kan? Yang boleh portable punya, buatlah mana-mana. Tapi kebetulan di SK Bukit Rahmat kami ada bilik kosong. Okay? Jadi kita wujudkan bilik itu, tapi taklah dinamakan sebagai bilik TVPSS. Kita namakan sebagai pusat STEM Al-Jazari SK Bukit Rahmat. Dan dalam bilik itulah kita wujudkan mini studio TVPSS. Di situ jugalah ialah pusat latihan robotik. Bilik itu jugalah sebagai pusat latihan inovasi. Jadi kita semua rangkum di tempat yang sama. Sebab bilik tak banyak, kan? Jadi itulah dia pusat STEM Al-Jazari SK Bukit Rahmat. Baik. Kemudian kita sediakan kelengkapan sikit-sikit. Kelengkapan latihan asas. Kelengkapan yang kami ada kebanyakannya beli di Shopee. Online je beli. Kan? Beli. Modal mintalah PIBG. Tapi paling bagus kalau dapat bincangan guru besar lah, insya-Allah. Kalau bincangan guru besar dengan pengetua, kita dapat kadang-kadang guru besar pengetua dia ada cara dia macam dapatkan duit. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada cara pun boleh kongsi dengan guru besar dan pengetua masing-masing, tak ada masalah. Okey? Okey, kemudian kita adakan latihan asas pengurusan TVPSS. Kalau tak mampu, tak ada kekuatan di sekolah kita, kita boleh panggil kawan-kawan kita di sekolah lain. Ataupun saya percaya boleh panggil pegawai-pegawai di USTP daerah untuk membantu tentang pengurusan TVPSS. Okey? Kemudian macam di Bukit Rahmat, kita nak pastikan ada aktiviti untuk kru TVPSS ni. Jadi antara aktiviti wajib ialah setiap minggu, seperti dalam video tadi, mereka rutin mingguan mereka ialah bertugas sepanjang perhimpunan mingguan tu. Dari segi teknikal nak pasang lighting, pasang komputer, pasang PA system sebagainya dilaksanakan oleh kru TVPSS. Okey, baik. Okey, setelah kita dah buat, kita semaklah. Semasa ke semasa ada tak kelengkapan yang nak beli lagi, objektif tercapai ke tak, respon daripada guru dan murid macam mana, okey ke tak kita buat TVPSS ni, kita semaklah. Semak. Dan last A ni kita laksanakan tindakan penambahbaikan lah. Kalau ada kekurangan, kita tambah baik. Ni mana cycle yang biasa kita buat lah di sekolah PDCA. Okey, dan dalam ni dia ada what's next lah. Contohnya, yang ketiga tu, mengenal pasti ruang dan peluang yang ada untuk meningkatkan lagi keberkesanan aktiviti TVPSS. Seperti menyertai pertandingan berkaitan dengan aktiviti JNJ. Nanti sahabat saya akan ceritakan tentang JNJ, jalinan dan jaringan dengan pelbagai rakan saji sekolah. Sebenarnya idea kami ialah lepas ini dia dah
dah fasa endemik ni, kita nak bawa murid-murid ni pergi ke lapangan sebenar. Contohnya seperti kita bawa murid kita ke Johor FM ke, kan? Kita bagi pengalaman sebenar pada mereka. Tapi itu pun sekiranya SOP membenarkan lah. Kita buat kolaborasi dengan akhbar. Kita minta mereka ajar murid kita untuk mungkin kewartawanan dan sebagainya, pengacaraan sebagainya. Itu semua kita boleh buat. Okay? Baik. Tapi ni mungkin what's next lah. Ni kita tak sempat buat lagi. Okay? Baik. Ni ialah kru TVPSS Al-Jazari SK Bukit Rahmat Tangkak. Ni GPM, Cikgu Rohaya tak dapat hadir hari ini, tak sihat. Cikgu Mariam ada di belakang. Ni antara lah, sebenarnya ramai lagi, tapi ni antaranya. Okey. Dan ada antara mereka ni yang ada dalam video tadi tu, video gimmick. Okey. Yang tengah ni dia ketua pengawas juga untuk tahun ni ketua pengawas sekolah. Okey. Perempuan ketua pengawasnya. Ya. Okey, ini antara kemudahan dan kelengkapan TVPSS Al-Jazari SK Bukit Rahmat Tangkak. Okey, kita ada studio mini TVPSS dirasmikan oleh Tuan PPD Tangkak sendiri. Okey, mungkin ada sekolah mereka beli kain hijau, tapi kami malah nak beli cat je. Cat terus. Cat terus, senang. Okey, mungkin ada yang bertanyalah kenapa hijau? Kenapa hijau? Sebab kita, betul. Hijau ni green screen ni sebab ada setengah video yang kita nak jadikan background video tu gambar yang lain. Jadi kita gunakan green screen. Okay, ada juga di beberapa production gunakan blue screen. Tapi yang biasa green screen lah. Okay, green screen. Okay, kemudian dalam studio mini ni kita sediakan satu macam meja pengacara itu. Meja pengacara. Meja pengacara. Ni pakai je meja yang ada kat sekolah. Cuma yang depan tu kita tempah kedai lah, tempah. Kemudian dia skru kan. Semua kedai yang pasang. Cat lantai ni pun kami cat. Cat je. Asalnya simen je kita cat. Jadi masuk tak pakai kasut lah. Baik. Studio mini. Kemudian kita beli tripod. Kemudian ada smartphone gimbal stabilizer. Ni dipasang bersama smartphone supaya bila ambil video tu videonya tak goyang lah. Stabilizer. Kemudian kita beli sikit-sikit, kita ada LED ring studio lighting. Kita ada studio lamp macam ni, nampak dalam video dia ada studio lamp. Kemudian kita beli clip mikrofon. Cuma DSLR kamera ni cikgu punya. InsyaAllah lepas ni kecil dana untuk beli sendiri. PA system set pun kita ada. Ni yang dah ada kat sekolah lah. Jadi modal semua ni tak lebih RM2,000. Tak sampai lah RM20-30,000. Ya tuan. Ya. Cikgu. Oh, tunjukkan sikit. Ada kita bawa tu. Dah agak dah. Dah. Saya dah minta Cikgu Mariam bawa. Mungkin ada yang tanya nanti. Yang ni kami tak beli di Shopee. Yang ni kami beli di kedai di Bukit Gambir tu. Kedai yang jual perkakasan smartphone kan. Dia ada jualnya ni. Nama apa saya tak ingat lah. Tapi boleh pakai lah. Jadi yang ni dia tak payah install apa-apa software. Dia hanya perlu hidupkan Bluetooth saja. Bluetooth. Tu contoh, tak apa nanti boleh tengok. Inilah dia antara peralatan asas yang kami sediakan untuk kelengkapan TVPSS di sekolah. Nak buat lagi apa soundproof ke studio tu terpulanglah. Tapi kami buat yang asas je dulu. Sikit-sikit kita akan lengkapkan lagi dengan peralatan-peralatan yang lain insya-Allah. Baik. Kemudian ini ialah tangkap layar saluran YouTube rasmi TVPSS SK Bukit Rahmat Tangkak. Dah banyaklah video yang dimasukkan dalam YouTube rasmi TVPSS ni.
Okey, ni antara aktiviti TVPSS. Yang ni ialah sesi rakaman video majlis apresiasi. Okey. Sebenarnya sejak tahun 2020 lagi dah mula kita berjinak-jinak nak tubuhkan TVPSS ni. Tapi tahun lepas lah baru dirasmikan secara rasmi oleh Tuan PPT. Okay, ni antara lensa rakaman di studio mini. Okay, kemudian bila paparan hijau tu kita akan buang, kita akan gantikan dengan video yang lain. Menjadi latar belakang video tersebut. Itu sebab ramai bila studio je kita ada green screen. Biasa macam itulah. Okey. Ni antara program yang lain, pelancaran program nilam. Ni masa tu saya bagi ucapan. Okey. Di setiap kelas ada TV. Okey. Di setiap kelas ada televisyen. Di Bukit Rahmat. Televisyen berukuran 42 inci. Tahun 1 sampai tahun 6 televisyen. Kemudian prasekolah, kelas PPKI dan kelas pemulihan pun ada TV juga. Dan di setiap kelas ada intercom system. Setiap kali kami laksanakan perimpunan secara dalam talian, kita laksanakan secara hybrid. Hybrid bermaksud gambar yang berucap tu akan nampak dalam paparan skrin, tetapi audio tu akan disambungkan menggunakan intercom. Sebab pengalaman kami, bila kami gunakan total gambar dan juga audio menggunakan Google Meet, dia kadang-kadang ada sangkut. Macam tu. Tapi lepas tu kami macam mana buat? Jadi kita buat gambar, kita pasang Google Meet, audio daripada intercom. Setiap kelas ada intercom dalam kelas. Okey? Itu pun modal RM500 je. Menggunakan speaker terpakai di sekolah. Ada cikgu yang pandai tukang, dia pegawai gaji. Speaker box tu ada 3 lubang tu, potong 3 gantung. Modal wire, saya bagi RM500 je kat cikgu tu. RM500 beli kabel audio, dia pasang. Setiap kelas ada. Tapi macam-macam saiz lah, macam-macam bentuk lah setiap kelas tu. Ada yang radio punya speaker lah, ada yang speaker PPSMI yang lama lah. Macam-macam bentuk. Tapi yang penting boleh pakai. Okey? Baik. Okey, ini adalah pelancaran SKBR Showcase dan TVPSS Al-Jazari SK Bukit Rahmat Tangkak, dirasmikan oleh Encik Muhammad Hanafi bin Samad, Pegawai Pendidikan Daerah Tangkak tahun lepas. Ni, saya suka nak gambar ni. Sebab dalam banting tu pun masukkan juga. Okey. Dia sebab kat mikrofon tu dia ada kotak. Kotak tu cikgu saya buat sendiri. Survey juga kat Shopee, mana nak beli benda lah ni. Ada jual tapi saya kata mahal pula. Kalau cikgu saya, tak apalah cikgu, kita buat sendiri. Buat sendiri, tempah stiker tanpa keliling. Jadi kan sederhana. Kan? Okey. Baik. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah dekat YouTube ada dia punya ni. Video-video dia. Okey. Okey, ni webinar TVPSS. Okey. Moderatornya murid kita lah, jadi moderator. Sebelum buat webinar ni, kita buatlah beberapa siri latihan. Teknikal. Macam mana nak buat webinar ni. Kita sambil kita nak buat tu, kita bagi latihan. Okey. Yang ni dengan Persatuan Silat Gayung Fatani antarabangsa. Okey. Yang ni kita buat program webinar, program JNJ TVPSS. Sampaikan oleh Cikgu Mak Fauzi, mungkin dia kenal Batu-Batu Pahat. Okey, Cikgu YouTube Johor. Okey. Yang ini adalah webinar TVPSS Jom Floorball. Yang ini kami ambil kesempatan tahun lepas mempromosikan sukan floorball ke sekolah-sekolah. Okey. Baik. Okey. Yang ini adalah majlis apresiasi 2021-2022 secara dalam talian. Okey. Okey, ini aktiviti mingguan, perhimpunan mingguan sekolah. Okey, ini adalah pertandingan video kreatif Keselamatan Cyber. Kita hantar 3 video masa ni.
Okey, peringkat negeri Johor. Okey. Okey, baik. Jadi apa impak dia? Kita biasa nak tahu impak lah. Tapi kalau dapatkan, yelah sebab dia baru tubuh kan. Tapi ada impak dia walaupun kita baru tubuhkan. Okey, memang yang pertama impak kepada murid. Kita lihat murid-murid yang kita pilih terlibat dalam kru TVPSS ni, mereka ni berani, kreatif, Dan tentu kemudian SK Bukit Rahman sekolah luar bandar. Tahun lepas dalam pertandingan J Duta. Tuan-tuan tahu tak pertandingan J Duta tahun lepas? Johor Digital Utilization Award. Sekolah dapat nombor, sekolah rendah yang pertama SK Taman Bukit Indah, betul? Sekolah yang mendapat tempat kedua SK Bukit Rahmat. Tapi orang pelik juga. Macam mana SK Bukit Rahmat dapat tempat kedua? J Duta. Sedangkan SK Bukit Rahmat hanya satu modem saja. Internet memang masalah di Bukit Rahmat sampai sekarang. Hanya ada satu modem Celcom sahaja di pejabat. Itulah untuk pejabat, itulah untuk PNP dan sebagainya. Tapi boleh dapat nombor 2 peringkat negeri Johor J Duta. Kena datang SK Bukit Rahmat lah. Sebab kami buat konsep hybrid. Kami betul-betul optimumkan hybrid teknologi di sekolah. TV ada, tak ada bahan, pakai pendrive cocok belakang TV. Contohlah. Kan? Contoh-contoh Baik. Impak kepada ibu bapa. Ibu bapa dia tahulah. Ada TVPSS. Dia nampak anak-anak dia terlibat sebagai pelakon, sebagai pengacara, sebagai macam-macam dalam TVPSS itu ada banyak jawatan kan. Mereka sukalah tengok. Jadi bila ibu bapa ni suka teruja tengok anak-anak mereka, maka ini poin kita untuk mudah mendapatkan sumbangan daripada PIBG dan pihak-pihak yang lain. Kita jual nama sekolah kita. Masa di Bukit Rahmat memang saya aktif lah. Sikit-sikit post kat Facebook, sikit-sikit post kat Facebook, biar orang tahu. Saya cakap macam siapa, kita jual nama sekolah. Kita kena promosikan sekolah. Jangan diam je. Saya suka promosikan sekolah. Tak apalah. Tak apa, untuk sekolah, jangan untuk diri sendiri. Okey, kemudian impak pada guru, membantu gurulah untuk laksanakan PK1 dalam kelas. Tak apa, saya teruskan, ini tak ada masalah. Dan impak kepada komuniti. Seperti saya maklumkan tadi, Bukit Rahmat antara sumber kewangan di Bukit Rahmat, yang pertama kita optimumkan penggunaan duit yang kita ada. Saya bercakaplah atas kapasiti guru besar. Kita ada sumber kewangan PCG dan macam-macam. Sekolah kita optimumkan penggunaan tu. Ada yang tak boleh guna, ada yang kita tak boleh beli menggunakan duit PCG, duit sekolah, kita gunakan duit PIBG. Tak cukup, kita buat surat mohon sumbangan. Tetapi bila nak mohon sumbangan dengan pihak luar ni, pengalaman saya, mereka akan tanya, apa pencapaian sekolah? Sekolah buat apa? Sejuk je kat Facebook, tak ada kongsi apa-apa pun. Mereka bertanya. Tapi alhamdulillah, saya tunjukkan pencapaian-pencapaian lain di Bukit Rahmat. Macam mana kami dapatkan duit dana yang mencukupi untuk kami pergi ke China mewakili Malaysia dalam robotik. Saya akan kongsikan. Baik, ini TVPSS je, banyak lagi sebenarnya. Ini hanya TVPSS saja. Okey, dan alhamdulillah pada tahun 2001 ada peningkatan terhadap PDPC, terhadap skor pencapaian PDPC tahun 2001 berbanding tahun 2020. Ada peningkatan. Ni yang kita nak tengok. Okey? Peningkatan skor Segmen 4 PDPC kepada 91.59%. Dan juga ada peningkatan terhadap standard 4.6.1 kepada 17.95%. Ada peningkatan. Alhamdulillah. Walaupun tak banyak tapi ada peningkatan. Okeylah. Untuk TVPSS yang baru kita wujudkan tahun lepas. Okey, alhamdulillah. Baik. Dan ini antara pencapaian lain TVPSS. Yang pertama, tadi itu SK Bukit Rahmat merupakan sekolah pertama di daerah Tangkap yang merasmikan TVPSS peringkat daerah oleh Tuan PPD sendiri datang ke sekolah.
merasmikan. Dia yang sign plug TVPSS. Okey, sekolah pertama ditangkap. Okey. Kemudian alhamdulillah tahun lepas kita sempat kami sempat laksanakan beberapa siri webinar yang ketika itu semua cikgu macam webinar macam nak buat ni. Tapi alhamdulillah lepas yang pertama, yang kedua boleh buat, yang ketiga boleh buat. Yang pertama memang susah. Lepas yang pertama, yang kedua boleh buat. Cikgu Mariam lah, Cikgu Mariam tu antara jawatan kuasa teknikal yang menguruskan StreamYard dan YouTube di belakang tabir. Mula-mula memang, kenapa nampak muka teknikal ni? Nak masuk lah memang situ. Tapi lepas tu alhamdulillah. Kemudian kita masuk pertandingan video kreatif keselamatan cyber peringkat negeri Johor dan akhirnya dipilih oleh SSTP JPN Johor untuk mewakili negeri Johor ke pertandingan TVPSS peringkat kebangsaan. Kami akui memang kami masih baru. Kita Johor masih baru. Memang saingannya sangat sengit. Untuk negeri-negeri yang telah lama masuk TVPSS sejak 2016. Masih jauh. Dari segi pencapaian JNJ TVPSS dengan pihak-pihak penerbitan sebagai kita jauh. Tapi kita masuk, sekurang-kurangnya kita memberi saingan kepada mereka. Dan pengalaman tu kita dapat. Alhamdulillah. Dan masuk surat khabar. Masuk surat khabar walaupun tahun lepas baru tubuh sinar harian. Di SK Bukit Rahmat lancar TV pusat semua sekolah. Masuk surat khabar sinar harian 7 Jun 2001. Masuk surat khabar. Alhamdulillah. Okey. Ni tadi dah tengok. Okey. Baik. Ni kita pergi kepada pencapaian-pencapaian lain lah. Okey, itu sedikit saya kongsikan berkaitan dengan TVPSS. Okey, saya ada masa lagi 8 minit Baik. Okey, baik, alhamdulillah saya masuk sekolah ni pada 1 Jun 2019. Tahun itu merupakan tahun terakhir UPSR. Betul Okey, dan alhamdulillah mungkin rezeki saya dan cikgu-cikgu, rezeki sekolah. Ketika itu UPSR di SK Bukit Rahmat melonjak naik. Okey, melonjak naik. Okey, peningkatan 7.5% berbanding tahun 2018 dan ada 3 kertas yang kami dapat 100%. Okey, dan 2 kertas lagi 97.5% bagi BI penulisan dan matematik 90%. Alhamdulillah ada peningkatan pada tahun tersebut. Okey, dan PPD murid tahun 6 kami dapat 100% lah tahap usaha minimum. Okey. Baik, kemudian ini antara pencapaian lain sekolah. Kami juga merupakan sekolah pertama di daerah Tangkak yang mewakili Malaysia dalam pertandingan robotik peringkat antarabangsa di luar negara. Saya bersama dengan beberapa cikgu dan 2 orang murid ketika itu, kami jayalah melepasi beberapa pertandingan robotik peringkat negeri Johor dapat tempat kedua, peringkat kebangsaan di UKM dapat nombor 2. Bila dapat nombor 2 peringkat kebangsaan, ketika itu penganjur tanya, ni Bukit Rahmat sekolah mana ni? Sekolah yang tak pernah mereka dengar masuk robotik. Kan? Tapi saya katalah Bukit Rahmat ditangkap Johor. Oh. Okey tuan. Nombor 1 ditaja oleh penganjur pergi ke Guangzhou, China. Tapi nombor 2 kami tak taja. Nak pergi ke tak? Saya kebir-kebir saya. Pergi saya kata. Tapi tak ada duit ni. Pergi. Balik garu kepala lah mana dapat duit. Itu sejarah tahun 2019. Macam mana kita buktikan sekolah di luar bandar, dengan murid kita yang sedikit itu, kita dapat capai satu pencapaian yang tak pernah kita sangka. Murid kami 2 orang menjaya wakil Malaysia. Naik kapal terbang pergi Guangzhou, China. Okey, jadi cari duit lah. Alhamdulillah kami siap letak tabung robotik dekat masjid 3 Jumaat. 3 Jumaat letak tabung masjid. Letak tabung robotik kat masjid. Kebetulan saya menantu orang kampung sini. Saya dah jadi menantu orang kampung inilah Bukit Rahmat ni. Tapi saya di Kampung Parit Pelampung Gresik, kawasan tu jugalah. Saya dah jadi menantu 19 tahun. Jadi maknanya orang kenal saya lah. Pergi yasinan hari Khamis, saya bawa tabung. Biasa yasinan, masa tu belum Covid kan. Biasa yasinan Khamis malam Jumaat,
tabung surau. Tapi saya pakat dengan AJK Surau, kita korbankan 2 minggu yasinan tabung robotik. Itu antara yang kita buat. Mohon dengan kerajaan negeri Johor dapat dana. Mohon dengan parlimen dapat dana. Akhirnya kami dapat kumpulkan 40,000. 40,000 kami dapat kumpulkan dana robotik SK Bukit Rahmat. Tapi untuk pergi ke Bukit Rahmat, untuk pergi ke Guangzhou tu kami hanya perlukan lebih kurang 25,000. Baki tu kami gunakan untuk program pembangunan robotik dan STEM di sekolah. Itu antara kekuatan. Alhamdulillah. Okey. Dan menjadi sejarah lah di sekolah. Kemudian setiap tahun kami pastikan ada pertandingan robotik yang kami sertai. Dan setiap tahun dapatlah sekurang-kurangnya pingat gangsa peringkat kebangsaan. Tahun 2019 dalam Wakil Malaysia, 2020 dapat pingat gangsa peringkat kebangsaan. Tahun lepas pun dapat pingat gangsa peringkat kebangsaan. InsyaAllah tahun ni mungkin ada lagi kot. InsyaAllah. InsyaAllah. Masuk surat khabar je. Yang penting masuk surat khabar. Wartawan datang jumpa kita. Ni gambar lah. Ni gambar di airport China ni. Baik. Ni lensa robotik. Ni kami, ni banner lah. Kami pergi ke ni. Block MakeX Robotic Championship 2019. Ni 2020 dapat pingat gangsa kebangsaan. 2001 dapat pingat gangsa kebangsaan. Sejak tu memang kalau nama Bukit Rahmat tangkap, memang tangkap yang Bukit Rahmat lah robotik. Robotik tangkap Bukit Rahmat. Bukit Rahmat. Sejak tu. Okey, baik. Kemudian inovasi pula. Tak cukup dengan robotik, kita masuk inovasi pula. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Robotik ni bagus. Tetapi kami bincang-bincang, tak ramai murid boleh masuk. Sebab robotik ni penyertaan ni terhad. Mungkin satu tim paling-paling 4 orang, betul tak? Macam mana dengan murid yang lain? Murid lain macam mana? Jadi kita pilih satu bidang lain pula. Inovasi. Kali pertama kami tubuhkan pasukan inovasi tahun 2020. Kami buat inovasi rak kasut berteknologi robotik. Itu dia. Kasut busuk masuk, gunakan kipas CPU, tarik bau busuk keluar, kipas CPU terbalikkan, masuk pewangi, bau wangi masuk. Tak nak masuk peringkat daerah, peringkat negeri kebangsaan, terus masuk antarabangsa. Dapat gold medal antarabangsa. Sebab kita macam confident masa tu. Rak kasut ni macam best ni. Tak nak masuklah peringkat dalam negara ni, turun antarabangsa. Dapat pingat emas. Baik. Kemudian sejak itu, tahun 2001 pun kami masuk juga. Dapat pingat emas lagi. Tapi inovasi lain pula lah. Tahun pertama kami masuk 2020, satu inovasi. Tahun lepas kami hantar 2 inovasi. Satu emas, satu pingat perak. Yang emas tu, murid-murid yang buat. Ini sebenarnya pun murid dengan cikgu lah. Kami buat sama-sama lah. Tahun lepas, inovasi kami ialah sistem kawalan had muatan kenderaan. Menggunakan konsep lift. Lift bila lebih berbunyi, betul tak? Tapi ini kenderaan. Lebih muatan kenderaan, tet. Kenderaan lebih muatan. Kuah. Dapat emas peringkat antarabangsa. Simple je. Okey. Kemudian yang pingat perak tu, kios PDPR on the go. Dan dengar tak tahun lepas? Ada kami buat kios PDPR. Kami letakkan kios di depan sekolah. Murid yang tak ada internet di rumah pakai pendrive, cocok ambil bahan dekat depan sekolah, pakai kios. Pendrive tu ada bahan YouTube video semua. Bawa ke rumah pakai pendrive, cocok di belakang TV. Ada USB port kan belakang TV. Jadi dapat atasi masalah internet, dapat atasi masalah kekurangan gadget di rumah. Dapat pingat perak peringkat antarabangsa. Baik. Okey, ini antara CCJ yang kami dapat. Bukit Rahmat memang buat masa ni sekolahnya kecil-kecil biasalah. Tak cantik mana pun. Tak adalah warna-warni tingkat ni warna lain tak ada. Tapi kalau susun sijil murid, sijil-sijil yang kami dapat sejak 2019 sampai sekarang, saya rasa penuh satu dinding dengan sijil pencapaian murid. Itu yang saya nak. Kan? Tapi kalau dapat di suasana sekolah tu dapat dicantikkan lagi pun satu bonus. Bagus.
Okey, baik. Sukan. Sekolah kecil. Kita nak bersaing dengan sekolah besar macam mana? Bola sepak memang out lah. Betul tak? Jadi kami pilih sukan yang kalau boleh masuk, terus masuk negeri. Kami pilih sukan floorball. Ini pun hasil daripada lawatan MGB Tangkak ke SK Jeram Batu Pontian. Ada Pontian sini. Sekolah Amanah. Bila kami pergi ke sana, gusar-gusar pergi sana, yang bawa balik ke sekolah, saya je. Saya bincang dengan cikgu sekolah, saya pergi sekolah Jeram Batu Pontian ni, bagus-bagus, saya ceritalah. Tapi kita ni kena beri keyakinan pada cikgu lah. Dan mereka, alhamdulillah, mereka sambut idea saya. Dan kita wujudkan pasukan floorball. Kali pertama masuk peringkat negeri terus, kami hantar 26 orang murid dapat CJ peringkat negeri. Kan? Kalau nak ramai memang kena dengan sukan lah. Peringkat negeri. Pasukan perempuan bawah 12 tahun dapat pingat gangsa peringkat negeri. First time masuk. Kita kalahkan sekolah-sekolah yang tak biasa masuk. Tapi cikgu-cikgu memang pulun lah. Masa mula-mula masuk tu, semua cakap, cikgu, Sami tak tahu main floorball. Tak apa, kita semua tak tahu, kita belajar. Kita buatlah, kita buat MOU dengan Persatuan Floorball Negeri Johor. Tapi sekarang, alhamdulillah, tahun ni saya dilantik sebagai seseorang lembaga pengurus, ahli lembaga pengurus floorball Negeri Johor. Wakil Tangkak, saya lah wakilnya. Wakil itu yang mempromosikan floorball. Alhamdulillah. Baik, sukan. Ini Lensa, banggalah naik podium. Okey. Pencapaian lain, tahun lepas SK Berkeramat dapat naib Johan J Duta. Kemudian dapat anugerah PDPR Cemerlang Negeri Johor. Seorang guru kami dapat anugerah hero PDPR. Lepas tu kan pertandingan hero PDPR, seorang guru prasekolah kami dapat anugerah hero PDPR. Itu tak sampai 20 orang kot yang dapat satu Johor. Kemudian pencapaian yang kami tak sangka juga ialah kami dipilih oleh UTHM untuk menjadi sekolah angkat UTHM. Bermula 2001 hingga 2023. Sekolah angkat UTHM, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Memang fakulti ni yang dalam bidang STEM, robotik fakulti ni lah. Alhamdulillah. Okey. Baik. Okey, ni inisiatif lain TS25. Setiap sekolah ada intercom system, ni contohnya. Satu kelas satu TV. Kemudian ada studio, naik taraf Dewan Lama kepada kantin lama kepada Dewan Muafakat PIBG ni dia bawah ni. Mural, ni antara inisiatif lain TS25. Itu saja. Okey, terima kasih saya. Jadi semoga perkongsian saya ini sedikit sebanyak dapat menyuntik semangat cikgu-cikgu. Kita jangan pandang rendah macam saya. Sebagai guru besar, saya tak boleh pandang rendah pada kemampuan cikgu-cikgu saya. Sebagai cikgu, kita jangan pandang rendah pada kemampuan murid-murid kita. Yang tak tahu tu kita. Contohlah bidang robotik. Ini siapa nak ajar ni? Contoh robotik ni. Tahun lepas kami buktikan di Bukit Rahmat. Murid dapat peringkat gangsa, peringkat kebangsaan. Kami tak latih. Kami bagi video, bagi apa semua. Dia study benda tu, dia ajar kawan-kawan dia. Dan dia dapat peringkat gangsa, peringkat kebangsaan. Yang tak tahu tu kita. Yang lambat pick up tu kita, bukan dia. Ni zaman murid kita. Saya bagi video-video tutorial robotik bagi kat dia, bagi nota. Okey, minat, okey awak baca, tengok tonton video ni. Okey, cuba buat. Robot kita beli. Dia buat, alhamdulillah, dia study, dia ajar murid dia. Dia ajar kawan-kawan dia. Dan dapat peringkat gangsa kebangsaan. Okey? Dan insya-Allah saya percaya dengan hadir tuan-tuan puan-puan dalam kolokvium ini, kita banyak dapat berkongsi idea yang baru, baru. Dan kalau tak mampu nak buat tak apa, yang penting kita ambil idea dulu. Yang penting semangat untuk memajukan sekolah tu ada. Macam saya lah. Tiba-tiba tengah naik, pop kena pindah. Tengah naik ni. Dan ada plan lain nak buat, tok kena pindah. Tapi ada percaturan yang Allah dah sediakan mungkin untuk kita sumbangkan kepada sekolah lain pula. Dan alhamdulillah rakan saya pula yang masuk. Memang seorang guru besar yang hebat, bekas guru ICT. Dulu saya di PKG, saya ajar dia. Sekarang dia guru besar. Alhamdulillah. Jadi itu saja daripada saya. Salah silap saya minta maaf. Dan bahan-bahan tuan-tuan puan-puan boleh ambil lah daripada QR code yang kami sediakan itu.
Okey, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada penceramah kita, Cikgu Muhammad Hafifi bin Razwan, Guru Besar SK Sagil Kampung, Tangkak. Okay, saya buka sekiranya ada sebarang pertanyaan. Assalamualaikum, minta maaf. Okay, saya nak tanya sebab kalau search Shopee kan ada gimbal stabilizer, ada phone stabilizer, ada beza tak dua-dua tu? Kalau selagi gimbal tu dia compatible dengan smartphone, biasa sama je lah. So boleh jadi stabilizer ni boleh jadi selfie stick jugalah kan? Macam apa monopod. Yang kami beri tu bukan selfie stick. Itu khas untuk gimbal stabilizer. Okey, jadi function yang berbeza lah. Function yang berbeza. Monopod lah selfie. Monopod. Okay, yang ni cari gimbal stabilizer. Itulah saya nak tahu. Dan dia ada yang mahal, yang murah. Yang Bukit Rahmat punya dalam lingkungan harga RM300. RM300. Yang tu. Yang mahal ada juga. DJI. DJI tu mahal, beribu. 1000 lebih. Yes. Cari lah. Satu lebih pun ada sekarang. Sekarang ni satu lebih pun ada. Okey, insya-Allah. Baik. Okey, terima kasih Tuan GB. Okeylah. Okey. Sekiranya ada pertanyaan lain. Okey, baiklah, dengan pertanyaan itu tadi, rasanya tamat di sini saja slot kita pada petang ini. Dengan itu saya serahkan majlis kepada pihak urus setia. Sekian, terima kasih.